Balik ke dalam kelas, ke dalam bilik mahua. Tanpa buang masa, untuk menyebut sekali lagi Dato' Shantiras dan Cik Muhammad Safian untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Dan itu dipersilakan. Dua kali Mak Noh. Mak Noh saya dengar Dato' Shantiras. Bagus. Amin. Happy you all. Aku yang happy you all pula happy. Alright, tadi kita berhenti tentang bulatan 7 jenis pembaziran. Ya. Macam seperti janjikan, kita ada video selepas ni. Tapi sebelum tu juga saya minta macam kita awal, kamu tahu masalah kamu dekat dengan aktiviti kamu tahu apa jenis pembaziran yang berlaku tempat kamu. Take note dan nanti kongsikan juga nanti sekejap lagi selepas habis chat. Alright. Maksud dia bila tengok video tu, ya. Ingat kembali dekat tempat kerja tu. Apakah mungkin benda ni pernah terjadi ke ataupun benda yang lain, tetapi berdasarkan tajuk pembaziran tersebut, Okay? Kita bagi contoh je, okay? Are you ready? Yes. Alright. Kita akan masuk ke plot 1 dulu. Dia ada 7 plot, Right? Plot nombor 1. Silakan. Masa waktu ni tayangan gambar, kalau kita dekat sinema mesti kita cari popcorn, kita cari Coca-Cola, Pepsi, semua sekali kan. Tadi dia bawa makanan. Kita ni Tempat bawa duduk, makanan. betul. Lagu-lagu, gula-gula. Ya. Lepas tu nak siap sediakan, nak tengok gambar tu kan, semua seat tu betul ke tidak, macam mana saya nak gerakkan supaya dia dapat nampak gambaran dia yang cantik, orang lain ada kacau ke tidak. Betul? Dean Kaizen bermaksud penambahbaikan keputusan di mana ianya tertumpu pada pengurangan pembaziran yang melibatkan aktiviti sia-sia atau aktiviti yang tidak mempunyai nilai tambah. Untuk memudahkan pemahaman mengenai jenis-jenis pembaziran, kita akan mengambil contoh yang mudah dipahami di mana jenis-jenis pembaziran ini dipecahkan kepada 7 bahagian asas yang terdiri daripada 1. Kelewatan, 2. Penduaan, proses yang berulang, 3. Pergerakan yang tidak perlu, 4. Komunikasi tidak jelas, 5. Inventory tidak tepat, 6. Kesilapan, 7. Kehilangan peluang. Bagi tujuan pembelajaran dan pengendalian, kita akan mengambil contoh di dalam organisasi kita sendiri, yaitu kumpulan sawit Kinabalu. Harap maklum bahawa kandungan video ini tidak berkaitan kepada yang hidup atau yang mati. Boleh Kak balas Kak? Kak, boleh Kak punchkan aku ya Kak? Punch them? Boleh, kau kena punch kan sendiri? Melihat kepada pembaziran pertama, yaitu kelewatan. Jika Anda mempunyai kemahiran lulusan yang lemah dan sering lewat ke tempat kerja, ambil langkah untuk mengubah tabiat Anda supaya tidak memberi kesan negatif kepada orang lain yang boleh menyebabkan rakan sekerja Anda turut terlibat daripada dikenakan tindakan tata tertib dan meninggalkan kesan buruk terhadap motivasi di tempat kerja seperti contoh dalam video ini. Awak datang hari ini perubahan yang baik? Ya Tuhan, datang awal boleh siap kerja awal. Tuhan kamu. Ya Tuhan. Baik. Contoh yang pembaziran yang pertama, jenis pembaziran yang pertama adalah berkenaan dengan kelewatan macam saya cakap tadi. Yang melibatkan kelewatan ini yang paling sebenarnya adalah masa. Masa tu yang menyebabkan pembaziran. Tetapi kesan dekat sini yang kita tengok lagi banyaklah dekat sini. Peningkatan tekanan, pressure, stres. Bila kamu lambat, macam contoh tadi, dah patut masuk jam 8.30 tapi sampai 9.30. Kerjanya pun belum siap. Kerja yang melibatkan orang lain pun belum siap. Orang lain menunggu dia siap dan kita tak siap juga. So orang lain pun stres, dia pun stres. So productivity akan berkurangkan dekat situ lah. So banyak kesan-kesan yang ada domino effect pada kepala yang mungkin
kadang kita rasa tak kisah, tapi kita kena tahu juga apa punca kelewatan itu sebenarnya. Macam mana kita nak menyelesaikan pembaziran tersebut, kita kena tahu punca kelewatan tersebut. Bila kita tahu punca kelewatan tersebut, barulah kita boleh dapat atasi masalah tersebut. Banyak sebab kelewatan kalau berkenaan dengan kerja ataupun projek, banyak punca kelewatan dia yang kita perlu tahu dan kita boleh selesaikan tersebut. Banyakkah berlaku di tempat kamu kelewatan ni? Siapa yang boleh kongsikan kelewatan yang berlaku? Kelewatan kerja sudah ada kat sini, tapi kelewatan lain yang boleh kongsikan. Macam saya cakap tadi, bukannya nak mencari salah, lebih pada perkongsian supaya semua orang belajar daripada kesilapan tersebut dan dia boleh elakkan. Siapa yang rasa nak berkongsi? Boleh tak Samsul? Macam kelewatan sepat tu kalau ada order. Sepat, kamu jaga bahagian estate sepat lah. Sepat selalu kan berlaku, kerap kan berlaku. Ya. Ya. Kenapa punca berlaku kelewatan? Supplier yang kita tempat kita order barang tu, dia punya stok tiada yang ready. Dia tak simpan stok. Kita tahu kan dia tak simpan stok? Tidak. Tidak tahu. Mungkin kita lepas akan datang untuk selesaikan, kita kena tahu sama ada dia simpan stok atau tak stok. So banyak cara untuk menyelesaikan masalah keselewatan tersebut lah. Macam contoh spare part tadi, sebabnya kita tak tahu yang dia tak simpan stok. So kita ingat dia simpan, tapi bila kita order tak ada. So supplier terpaksa ambil kepada penghilang pula, lambat dia masuk kat situ. So jadi dekat situ kita kena ada satu kolaborasi ataupun cara kerjasama yang lebih baik untuk supaya proses kelewatan itu dapat dielakkan lah. Kena take charge ataupun kena lebih bertanggungjawab. Bila lewat spare part ni dah berlaku je. Aliran kerja kilang tak dapat operasi mesin-mesin tak dapat digunakan, dan jadi kerja produktiviti pun akan terganggu. Boleh? Okey. Boleh relate kepada tempat kerja? Boleh. Boleh, ya? Bila Samsul spare part lambat, kesannya di mill buah lambat sampai kan? Bila buah lambat sampai, hasil buahnya kurang kan? Bila hasil buah kurang, finance tak dapat, pendapatannya customer tak dapat. Tapi kalau kita ambil endah tak endah pasal spare part tu, itulah kesannya. Berulang-ulang pembaziran akan berlaku. Bila berulang-ulang pembaziran, itulah nilai kerugian yang kita tanggung. Yang kita tak nampak, kita buat tak kisah saja. Tapi kalau kita dapat kurangkan benda tersebut, dan disitulah nilai keuntungan yang kita dapat tambah untuk kamu punya. Selalu ingat ya, niat mesti betul. Ya, behavior tingkah laku mesti betul. Setuju? Setuju. Terima kasih Samsul Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih. Kita masuk ke plot nombor 2. Okey? Okay. Thank you. Untuk pembaziran kedua, iaitu penduaan yang bermaksud pengulangan proses, bertujuan untuk memberikan maklumat yang sama tetapi dengan kaedah yang berlainan menyebabkan berlakunya pemprosesan data bertindih, di mana ianya boleh mendatangkan kekeliruan bagi memperoleh maklumat yang tepat dan tulen. Pembaziran ini boleh dikelaskan sebagai kecacatan, di mana ianya boleh menyebabkan pengumpulan data yang salah dan boleh diperbaiki dengan menyelaraskan satu proses bagi tujuan yang sama bagi mengoptimumkan sumber yang diperoleh. Okey, video ini menunjukkan berlaku report yang berpilih. Estate ni buat report ni, estate buat, tapi informasi-informasi yang diperlukan untuk aras ataupun untuk services, report yang sama saja boleh. Aras sudah dapat report, tapi bahagian lain pula mau juga report macam tu, tapi berbeza sedikit caranya. So itulah kena berlaku berbagai jenis report tapi informasi-informasi yang sama. Ini secara relatif berlaku tak ini? Berlaku tak? Bukan contoh lah, betul lah ni. Betul tak? So ada perubahan tak? Masih macam itu juga? Boleh ceritakan pengalaman dia macam mana? Siapa yang berminat untuk berkongsi
macam mana dia urut. Ada yang kena dengan pasal report ni? Ada tu. Ha, Salah satunya macam contoh safety. tak dengar sikit lah, sorry ya. Apa nama tadi? Erwin, okey. Erwin buat sikit Erwin. Salah satunya kan macam ISO dan juga safety lah. ISO dan safety, okey. Punya proses dokumentasi. Proses dokumentasi, okey. Salah satunya macam contoh safety punya documentation dan juga ini ISO lah, benda yang sama dan setiap bulan dia ada report benda yang sama dan di situ berlaku pembaziran lah. Okey. Okey. ISO dan Safety industri punya dua department. department yang berbeza kan, agensi Ya. yang berbeza kan. So itu melibatkan agensi di luar. Maknanya luar daripada Sawit Kinabalu. Bila di luar daripada kawalan kita, kita tak boleh kawal apa benda yang dia nak. Kita hanya bantu dia. Tapi apa yang macam tadi si jiran sebelah kamu cakap tadi tu, dia bercerita pasal sistem. Bila kamu ada satu sistem yang boleh bantu kamu tak perlu keluarkan the report, memudahkan kerja kamu untuk beri agensi tu. Kamu tak boleh marah agensi tu, kenapa sini sudah minta, ni sudah minta. Tapi kamu yang boleh kawal kerja kamu tu, kamu boleh ubah caranya supaya lebih mudah untuk kamu keluarkan report kepada agensi tersebut. Itu pembaziran yang kamu boleh elakkan. Kamu tak boleh cakap kenapa agensi ni minta report yang sama. Dia ada sebab dia luar kawalan kita, dia tak tahu tujuan dia. Tapi kalau melibatkan dalaman kita Sawit Kinabalu, kita boleh cuba selesaikan antara aras dan juga antara sustainability ataupun inspectorate mungkin minta benda yang sama. Mungkin kita boleh sinkronisekan benda tu. Itu. Sebab benda tu dalam kita sebagai satu Sawit Kinabalu, mudah untuk kita bentuk, untuk kita buat penambahbaikan. Okey, terima kasih Erwin. Ada yang nak berkongsi lagi? Ke ada contoh lain yang tidak kongsi Sudah nampak untuk penduaan Penduaan ni kadang macam contoh yang saya cakap tadi, manual pembuat, sistem pembuat juga. Benda tu yang akan jadi masalah pada kita. Dan kadang penduaan ni juga sudah check dalam satu proses tu, dah buat report, sudah check report tu. Bila hantar dekat HR check lagi. Contoh macam leave tadi lah, bercuti. Kamu daripada estate minta cuti, dah bagi pada kamu punya supervisor bagi pada kamu punya manager bagi pula pada HR. Lepas tu tiba-tiba dokumen hilang. So banyak proses checking yang kamu boleh elakkan penduaan tersebut. Okey? Dapat takkan tak masuk penduaan ni? Duplication ni? Okey? Begitu juga dengan contoh bila kamu buat perancangan untuk menabur baja ataupun perancangan untuk menebas rumput, kamu boleh mengelakkan penduaan berlaku 2 kali orang pergi tempat yang sama dengan perancangan yang betul. Okey Satu, untuk kita nak meningkatkan produktiviti kita, pastikan kamu ada inovasi pembangunan. Maksud dia hari ini yang kamu datang ni adalah inovasi untuk pembangunan tak? Ya. Why? Kenapa kamu kata ya? Why? Cuba fikir. Adakah hari ini mengatakan ya adalah satu sesi untuk meningkatkan inovasi pembangunan anda di Sawit? Dia kata ya. Mengapa? Berubah dari dinosaur menjadi ke transformer. Ya betul. Ya betul. Ya betul So, penduaan dah okey? Boleh follow? If you don't follow, kita tidak boleh masuk ke plot nombor 3 Boleh ya? Dah garuk kepala sudah ya. Kenapa This Dr. one? Shanti tanya boleh faham ke tak? Sebab macam saya cakap tadi, nanti kamu akan buat satu aktiviti nanti bersama champion untuk kamu kenal pasti aktiviti yang membazir dekat tempat kerja kamu. So, kita kan nak buat penambahbaikan kan? So kami perlukan kamu untuk mengenal pasti apakah jenis-jenis pembaziran yang berlaku di tempat kamu untuk kita buat penambahbaikan. Dan kamu kena faham semua ini supaya senang untuk kamu keluarkan masalah tersebut. Kenapa saya tanya adalah saya nampak kalau saya nampak banyak yang tanda tanya dekat kepala
dekat kepala tu, atas kepala tu saya nampak tanda tanya, saya akan tanya kamu balik. Selagi kamu tidak dapat menangkap, faham, kita susah nak masuk ke Next punya ni. phase. Faham tak? Sebab bila kamu balik ke tempat anda, it's just you and your boss, ya. Faham ya? Ya, cerita pun kita boleh salah faham, betul? So this one okay, plot 2. Izin untuk plot 3? Yes. Thank you. Kalau tiket belum? Tempat tadi gua saya ambil itu tiket masih tidak dibagi. Sebab mesti ada tiket. Kalau kita ada tiket, kita boleh tahu ada tiket. Itu semata balik ambil itu tiket dulu Pak. Ya, pengambil kata balik ambil tiket. Pembaziran ketiga adalah dikenali sebagai pergerakan yang tidak perlu atau tidak menyumbang kepada apa-apa nilai tambah terhadap sesuatu pekerjaan, di mana pembaziran seperti ini melibatkan pergerakan pekerjaan yang rumit dan tidak perlu yang boleh menyebabkan kepanjangan masa pemprosesan dan hasilnya dapat mempengaruhi kualitas suatu pekerjaan itu dijalankan atau produk yang dihasilkan. Jadi ini yang kita perlukan, ya. Pastikan sebelum kamu jalan ke sini, pastikan lengkap, ya. Jadi kamu tidak perlu lagi berulang alik untuk mengambil. Okey, faham? Okey, terima kasih. Alright. Berlaku kan? Yang estate ni? Ada kan? Apa punca berlaku dia terpaksa berulang kembali? Macam tadi, contoh tadi, kenapa dia tak boleh kena patah balik? Kenapa tiket kan? Kenapa dia tak bawa tiket? Dia tidak tahu communication. Dia tidak tahu. Kalau kita ada satu proses yang mantap, semua orang tahu, dan mudahlah perjalanan. Itu bukan dengan lori saja. Kesannya akan melibatkan pembayaran masa, komunikasi, minyak, aktiviti risiko kerosakan sebab berulangan di kecapakan itu akan jadi lemah. Kita kan nak cekap kan, masih mantap kan. So, benda-benda macam tu daripada pekerjanya, daripada prosesnya, daripada sistemnya perlu cekap dan mantap supaya lebih lanjut. Ini hanya contoh berkenaan dengan pergerakan yang tidak perlu. Berkenaan dengan susunan kerja untuk menabur baja, susunan kerja untuk memetik buah, susunan kerja di mill, susunan kerja di medical pun ada juga untuk order ubat. Di bahagian mana? Engineering pun ada juga macam mana untuk dia bantu untuk mengelakkan. Boleh dapat tak engineering macam mana boleh bantu pergerakan yang tidak perlu ni? Ya, obsession kurangkan obsession. Jangan ramai-ramai. Jangan ramai-ramai. Ada mungkin kamu akan menilaikan keperluan untuk kamu obsession ke tak. Kamu daripada situ sama ada kita boleh selesaikan dia dan hanya tempat kerja tak perlu untuk obsession supaya dapat mengurangkan pergerakan yang tidak perlu. Terima kasih rasa. Banyak lagi pergerakan yang tidak perlu yang berlaku di tempat kerja. Contoh kamu kamu berada dalam satu kawasan tapi perancangan kerja kamu melibatkan kerja yang jauh. Bukankah lebih baik kamu berada dekat dengan tempat kerja kamu untuk kamu memudahkan kamu lebih kerja? Boleh? Okay, Faham? follow? Sebelum sana sebelum masuk ke plot 4 summary. Pergerakan tidak perlu. Apakah ia di sini? Kamu bagi tahu dengan saya. Proses. Ha? Proses. Proses kan? Ya. Apa maksud proses kepada anda? SOP. Lagi? Ya? Sistem. Apa dia? Sistem. Sistem. Lagi? Communication. Communication. Dan you nampak? Adakah ia penting dalam pekerjaan kamu ataupun dalam hidup kamu? Memang penting. Okay, good. Izin untuk plot 4. Yes. Terima kasih.
Pembaziran seterusnya adalah komunikasi yang tidak jelas atau tidak berkesan yang merupakan satu punca yang boleh menyebabkan perselisihan paham di tempat kerja, menimbulkan permusuhan, kegelisahan, dan dendam dalam kalangan rakan kerja. Komunikasi yang tidak jelas boleh menghambat keupayaan organisasi untuk mengoptimumkan produktiviti dan prestasinya yang selalunya melibatkan kos tambahan. Hari ini sudah datang, jadi salah sudah. Gimana tu ya? Oh, ya kah? Salah. Sorry. Okey, tak apa lah. Next time saya kasih betul-betul lah. Sebagai contoh, dalam video ini hasil daripada kurang penelitian atau penerimaan maklumat daripada satu pihak ke pihak penerima menyebabkan butiran yang disampaikan tidak jelas dan sesuatu operasi itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat, di mana ianya mengakibatkan kerugian dalam pembelian tiket penerbangan dan juga masa pengurus untuk menghadiri mesyuarat di luar. Alright, ini berkenaan dengan nak booking tiket ni, berlakulah kesilapan dekat situ. Puncanya kenapa? Komunikasi. Kenapa komunikasi tidak jelas? Apa yang orang tu buat ni? Dia fokus. Dia ambil order tu, dia buat kerja lain yang mengganggu dia punya. Macam saya cakap, mungkin orang yang sampaikan kepada itu sebenarnya sudah bagi informasi yang tepat, jelas. Tapi orang yang menerima itu tidak fokus. Dia lebih sambil buat kerja lain, sambil bernyompi. So benda tu jadi punca komunikasi tidak jelas. Tapi bila kita cakap dengan orang yang menerima mesej tersebut, dia salahkan orang yang memberi mesej tersebut. Kamu tak bagi mesej jelas. Tapi sebenarnya puncanya datang daripada diri dia sendiri. Dia yang menerima tidak fokus. So benda itu selalu berlaku tak? Jarang berlaku. Apa dia? Jarang-jarang jugalah. Ada jugalah. Adakah pernah berlaku yang secara realiti di tempat kerja kamu? Ada kan? Ada. Boleh kongsi tak? Takut baik? Jangan takut. Ini Contoh kisah benar ataupun kisah yang kamu pernah dengar daripada kawan. Kah? Satu contoh. Bila kamu komunikasi tak jelas, kamu akan buat kesilapan. Semua takut mau kongsi. Adakah mau? Lepas sana boleh? Telefon dua? Ya dah? Telefon satu? Okey kah? Telefon tiga? Telefon empat? Perkara benar. Jangan takut. Kita tak. Kam, memang ada tu. Memang ada. Saya nampak memang ada. Yo segan-segan sempoi je. Telefon lima, telefon enam? Ada, Kam, silakan. Ya Haji. Misalnya kita membeli satu ikon baru. Satu ekon. Jadi Dengar sini please. tahu sama pejabat kan Okey. ikon baru untuk ini tahun lah. Tapi kali sudah sampai ini tahun tanya itu ikon tidak ada. Kenapa? Aku bilang saya minta beli baru, kenapa tidak ada? Saya pikir mau servis, dia bilang. Itulah tuh masalahnya. Jadi ikon baru sudah tiada. Okey. Ya, datang orang servis saja. Ikon sudah tua. Jadi itulah komunikasi yang tidak dia terima kan tidak jelas. Komunikasi ni macam mana kita nak perbaiki dia supaya lebih jelas? Ulang balik lah. Ulang balik. Okey. Supaya dia jelas yang dia mendengar. Okay. Komunikasi yang macam mana yang macam Haji contoh tadi, bila kamu berkomunikasi dengan dia untuk beli aircon tu, bentuk komunikasi yang macam mana? Bercakap? Ada bagi email? Tidak, tapi kami bercakap bilang ini rekod mau beli baru. Ada rekod macam mana? Dia tidak rekod. Jadi ayah saya bilang. Jadi last ikon pun tiada. Okey, terima kasih. So dia ya sila. Contohnya Sabturani. ya, untuk bagian ladang lah tuan. Okey. Penyampaian daripada manager. Okey, penyampaian Okay, manager menyampaikan kepada assistant manager untuk membersihkan kawasan kitabilitas data tas nomor 1. Okey. Dia sampaikan kepada kita punya assistant manager dan assistant manager menyampaikan kepada kaki tangannya. Dia menyampaikan
esok Sabtu Rani membersihkan tas nomor 1. Tapi si Sabtu Rani ini menyampaikan kepada pekerjanya, besok masuk blok kasih bersih semua tas satu blok. Jadi berlakunya pembaziran. Jadi komunikasi AM ke manager ngam, tapi staf pergi bawah tu tidak ngam sudah. Koordinasinya habis. Masih satu lagi. Ya. Jadi contoh selalu berlaku kadang-kadang. Dia dalam di jarang. Dia itu sebab macam contoh Cik Sahak tadi kata tak record. Ya, Tak record. Macam yang ni sama juga, kebanyakan komunikasi yang berlaku di Sawit Kinabalu yang saya nampak, kita berkomunikasi secara verbal. Ya. Dan bila verbal ni akan banyak masalah, pemahaman yang berbeza. Tidak fokus lah. Tidak fokus. Macam contoh tadi kan yang sambil tengok kucing bercakap-cakap, ya. dia pun Benda-benda macam tu. fokus. So orang yang memberi mesej dan orang yang menerima mesej tu kena ada satu proses yang kedua-dua orang faham, saling memahami. Mungkin macam contoh Sabtu Rani bagi contoh tadi, manager dengan assistant manager faham, kamu bersihkan untuk plot 1 saja. Tapi bila sampai ke next, dia akan jadi berubah pemahaman. Sebab kita pakai verbal. Kita mungkin boleh kita cuba sekarang ni kan zaman WhatsApp kan. Ya. WhatsApp group bagi clearkan betul-betul supaya orang lebih faham. Supaya dia ada satu bukti. Orang yang menghantar mesej dengan orang yang menerima mesej tu ada bukti, kamu cakap untuk cuci plot 1. So kami cucilah plot 1. Jadi dia tak boleh salahkan kenapa kamu tak cuci plot yang lain pula. Di situ yang lebih kita nak supaya lebih jelas. Dan kadang-kadang komunikasi walaupun kita dah dalam WhatsApp dalam tu, ada perkara-perkara perkataan ataupun benda-benda yang diletak dalam WhatsApp tu kita tak faham. So jadi kita gunakan satu inisiatif orang yang menerima mesej ni, tanya balik. Ya, tanya balik. Supaya yang menerima dan yang menerima ni lebih jelas apa yang perlu dibuat sebenarnya. Untuk mengelakkan berlaku komunikasi tidak jelas tersebut. Kalau tidak, nanti kan akan jadi tidak keliruan, silap, bergaduh, membazir, lepas peluang. Dan yang ini yang kadang actually wujud syahwat akan bergaduh ni. Kita tak nak berdendam. Mungkin depan kita, sebab nanti kalau bila sampai satu tahap, saya sampaikan mesej pada Muhammad Izzuan, tapi Muhammad Izzuan ni ada dendam dengan saya kan. Minta tolong dia bagi, tapi Muhammad Izzuan ada dendam dengan saya sebab hubungan tak bagus. Izzuan tak buat kerja. So berlaku pembaziran dekat situ. Saya mengharapkan Izzuan buat kerja, tapi Izzuan tak buat kerja tersebut. So itu yang, walaupun sebenarnya apa yang dikomunikasi antara saya dengan Izzuan tu mungkin sudah cukup jelas, dengan ada WhatsAppnya, dengan ada dokumennya, tapi atas dasar hubungan tak ngam akan berlaku macam tu lah. So bila hubungan tak ngam tu, kita kerja pun tak happy. Bila kerja tak happy, itulah produktiviti kita akan jadi. Okay, penting komunikasi ni. Penting komunikasi ni. Secara verbal, komunikasi tak sepatutnya kita kena ada satu, orang kata, hubungan yang baik lah. Kita ngam dengan dia supaya lebih jelas. Saya percaya dekat Sawit Kinabalu ni, hubungan antara pekerja tu antara yang ngam lah saya tengok. Even saya tengok antara hubungan kamu sebagai eksekutif, non-eksekutif dengan assistant manager dengan manager pun lebih mesra, orang cakap. Lebih mesra. Tiada jurang jarak untuk kamu berkomunikasi. Kamu mudah untuk dekat dengan dia orang untuk berkomunikasi. Macam Datuk pun dia memberi contoh. Dia dekat dengan pekerja-pekerjanya untuk berkomunikasi supaya dapat mesej yang lebih jelas. So rapatkan jurang tersebut kalau ada. Okey? Okey. Ni saya nak bagi satu aktiviti yang pendek ya. Saya akan baca satu ayat. Kita tolong sambung. Sambung, bila dah sambung, kamu sambung. Kamu sambung. Sambung. Are you ready? Ready. Tapi kena cepat ya. I kata out. Faham? Ready? Saya tunjuk dulu First person Jangan baca ayat. Sambung sahaja ya.
ayat? Cepat. Ketirisan maklumat. Pas. Cepat. Pas. Ketirisan maklumat. Ayat lain. Ayat lain. Okey, tak apa. Ayat lain. Sambung. Maklumat. Tadi kata apa? Kehirisan maklumat. Kehirisan maklumat. Okey, tak apa. Dah double kan? Ayat lain. Kehirisan maklumat apa? Pas, Mike. Boleh menyebabkan kerugian. Selain itu dia boleh menyebabkan keliruan. Boleh menyebabkan kesilapan. Boleh menyebabkan ada banyak masalah. Kebocoran maklumat. Pembaziran massa. Menyebabkan kekeliruan. Informasi yang tidak lengkap. Boleh disalahartikan. Ulangan peluang terlepas. Kurang quality. Menjejaskan hubungan. Menimbulkan kesilapan. Dan juga Menyebabkan kecewaan. Kerugian. Menjejaskan hubungan antara rekan sekerja. Cop. Apa tadi last? Menjejaskan hubungan antara rakan sekerja. Nak tahu apa ayat yang saya minta baca? Tolong pas balik mic kat sini. Silakan. Kejap. Ada dua kan? Baca. Telah terjadi sesuatu di ladang. Ayat yang akhir. Menjejaskan hubungan antara rakan sekerja. Telah terjadi sesuatu di ladang. Komunikasi kan? Dot. Berapa ramai yang pas tadi? Berapa ramai yang pas tadi? 9 orang kan? Tak, berapa ramai yang pas tadi? Yang tidak boleh menjawab sebab dia takut nak menjawab. Ada kan? Haji ada kan kat sini? Sini ada tadi tak? Sini tidak. Ada satu kan? Sebab first bila saya kata baca dan teruskan, itu je kan? Sebelah sini dia baca balik apa yang dikatakan member kita katakan. Betul tak? Cuba bayangkan kan, kalau dekat sebelah sini saja komunikasi dia tidak jelas, saya cakap aja tapi penghujung dia apa kata? Menjejaskan hubungan antara rakan sekerja. Ayat dia telah terjadi sesuatu di ladang. Terjejas? You faham tak? Kalau di sini boleh terjadi begini, apanya lagi kalau di tempat kerja kamu berkomunikasi dengan siapa selalu? Orang atasan, vendor, orang bawahan. Betul? Boleh tak terjadi di mana dia tak faham? Pas. Yang next tu suka hati je menjawab. Tak tahu asal usulnya, betul? Tapi nasib baik perkataan tu memang tepat pada waktu dia dekat belakang. Right or not? Tapi bila menjawab tu ada tak dalam minda kamu tanya-tanya diri anda sendiri, apa kalau salah macam mana? Ada tak? Ada kan? Itu yang terus pas tu bila dah takut tersilap, terus pas salah.
masa waktu kerja kamu tidak akan berfikir begitu sebab hari ini dalam program kamu sedar diri takut nanti salah cakap, betul? Tapi pada hari-harian tiada begitu. Membawang cepat. Betul? Balik rumah ambil anak lagi. Tak nak sekolah lagi. Relate balik ya kepada komunikasi tidak jelas. Sebab oleh kerana kalau komunikasi tidak jelas, boleh tak dia membahayakan syarikat? Boleh. Bolehkah syarikat tutup? Boleh kan? Adakah servis akan tingkat ataupun servis akan kurang? Kurang. Kalau servis kurang apa jadi? Rugi. Is that waste? You follow? Boleh kita masuk plot 5? Thank you very much. Petang nanti mau masuk lagi. Petang larang-larang tidak sekali. Pembaziran kelima, inventory tidak tepat yang mana bermaksud sebarang ketidakselarasan antara kuantiti benar atau jenis inventory fizikal dengan apa yang sepatutnya direkodkan adalah tidak tepat. Memandangkan inventory lazim yang merupakan perbelanjaan syarikat paling besar, inventory yang tidak tepat boleh membebankan syarikat dengan sejumlah besar masa dan wang yang memberi kesan negatif kepada keuntungan dari syarikat tersebut. Kira pagi dan petang, pagi berapa, petang berapa. Sebab kalau ada audit kita akan kena query. Pak, ambil petang dan ya. Jadi berapa kira budget kita? Pagi tadi itu 250 bag, petang tadi pun 250 bag, so totalnya hari 500 bag. Dan apabila sebuah organisasi tidak dapat memenuhi peraturan ini, maka organisasi tersebut akan dikenakan penalti yang melibatkan kos, masa, dan kewangan. Okey. Dalam operasi syarikat, inventory apakah yang paling banyak? Store. Baja kan? Baja tu kalau kita tak uruskan dengan baik, akan berlaku macam inilah, inventory terlepas. Mungkin berlaku lebih ataupun kekurangan. Dan tiba-tiba estate nak pakai, ingatkan dalam stok ada, tengok tak ada. Tapi kita harus ingat inventory tidak tepat ni apa punca dia? Apa sebab dia? Inventory tak tepat. Tidak update. Tidak update di mana? Di bingkar kah ataupun macam mana? Ya. Okey. Tidak update sama ada keluar masuknya tak update. Bagaimana pula dengan proses safety-nya? Maknanya berlaku kecurian kah? Berlaku kecurian tapi tidak diketahui. Pernah berlaku kah? Ataupun macam mana? Jarang berlaku. Selalunya tidak update lah. Tidak update lah. Kenapa tidak update? Terima kasih. Terima kasih Sabri. Punca inventory tidak tepat. Sabri cakap tadi sebab tak update. Kadang-kadang update tapi berlaku proses yang tak mengikut secara contohnya. Berlaku penipuan. Barang hantar 500 kampit dalam apa nama tu DO 500 kampit, load offload 400 offload turun 400, tapi sebelum sampai ke store hidang lagi 50, masuk di store 350 sahaja, tapi update dalam buku 500, bayar pun 500. So ada keberangkalian akan berlaku punca-punca tersebut yang menyebabkan inventory tepat. So macam mana kita nak pastikan benda itu berjalan supaya proses itu berlaku dengan membolehkan inventory tepat?
itulah sebab kita tanam diri kita awal-awal lagi niat kita tu, supaya daripada orang yang membuat kerja tu masing-masing niat dengan betul. Tidak ada ambil kesempatan untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dia nampak berlaku, contoh dia nampak berlaku keterisan, orang kata, so bagi tahu syarikat. Tapi kadang kita nampak keterisan tersebut, aku nampak kau bagi aku sikit. Oh, macam berlaku kan? Benar-benar berlaku kan? Minta kongsi sikit apa yang, kalau tak aku report. So dia terpaksa bagi sama. So bila yang ni sama, orang lain nampak dah. Dulu kongsi berdua bertiga dah ramai-ramai kongsi. So bila dah berkongsi ramai-ramai dah jadi satu budaya yang tak bagus. Itulah pembagian. Begitu juga gaji tak apa lagi. Okey. Inventory tu dapat Tapi apa yang masuk kat sini bukan macam kita contoh tadi baja lah. Apa selain daripada baja yang kamu nampak? Lembu, terima kasih. Kamu jaga sapi kan? Lagi susah sapi ni. Kalau baja tu kita letak tak hilang, ada di store, kalau paling kurang pun ada CCTV boleh tengok lah. Sapi dia lari macam mana bah? Mana? Benda bergerak. Lagi susah abang jaga. Selain daripada sapi apa lagi? Diesel. Apa lagi? Ha? Nursery anak-anak benih. Ya, terima kasih. Banyak lagi sebenarnya yang melibatkan kewangan. Dan kalau berlaku tidak kepatuhan SOP ataupun proses, akan berlakulah punca-punca inventory kat tempat tersebut. Boleh? Okey. Boleh kongsi tak? Saya nak dengar secara kisah benar. Di tempat kerja ada berlaku tak? Mau kongsi tak? Okey, silakan tuan. Alright, bagus. Tuan Omar. Ya, Tuan Omar. Yes, Cik Omar. Omar. Haji Omar ke Habib Omar. Habib Omar ke? Ini pasal di operasi tempat saya lah, di seberang. Pasal inventory ini kami ada proses, kami perlukan kalsium karbonat untuk kami ada klebat. Function dia untuk kasih plot tu kenal. Plot kenal maksudnya kita akan dapat hasil yang baik. So kalau ini kadang-kadang tanya macam saya sendirilah, saya tanya saya punya operator, ada stok, ada, sebab ni pernah berlaku dengan saya. Saya pun terlampau trust sama dia. Berapa stok? Ada lagi 40. Okey lah, masih boleh lagi continue untuk masih cukup untuk kita proses. Last kali pergi cek tinggal 15. Jadi itulah masalah begitu kan. Jadi Terus saya pun kita punya temperature naik terus marah. Jadi terus kontak lah sama itu saya punya lagi sekarang saya buat macam perubahan lah. Bagi dia tiap-tiap hari checking. Jadi untuk confirm untuk inventory yang ada, sama minta tu storekeeper untuk monitor checking tu untuk atau sebab kadang-kadang begitu memang impact besar. Satu kepada kita punya volume untuk PK produk tu kurang. Itu yang saya punya. Ya, terima kasih Cik Omar atas perkongsian. Secara realitinya itu yang berlaku. Terima kasih. Dan ada satu kata-kata yang saya suka petik daripada saya punya bos-bos lama lah. In God we trust. In human we check. Begitu juga lah macam Tuan Omar tadi. Mungkin hari tu dia terlepas nak check pekerjanya sebab dia terlalu percaya kepada operatornya. Walaupun kita percaya kepada orang lain, tapi kita perlu check juga. Bukan sebab kita tak percaya, tapi kita nak memastikan orang itu membuat kerjanya. Okay? In God we trust, in human we check. Walaupun ada proses SOP ni dia kena update, tapi kita check juga. Tapi kalau terlampau check, hari-hari kita check pun
marah juga operator tu kan. So kita kena ada sekali skala, kena jaga hubungan juga. Itu kena psikologi lah. Sebab kita bawa Dr. Shanti untuk psikologi macam mana nak uruskan perkara-perkara tersebut. Apa terjadi kalau sekiranya kalau kamu tidak percaya kepada sekian-sekian yang buat kerja tu, hari-hari je. Apa akan terjadi pada dia? Psikologi. Is that waste of time? Is that waste? Sebab kamu tidak percaya kan? Ya. Perlu cek, ya betul. Tapi satu kali kalau kita dah ajak orang tak tahu sebabnya antara dia leka, human betul, dia leka ataupun dia tidak tahu buat. So dia buat suka hati dia, apa yang dia tahu dia buat lah. So, this is where coaching masuk. Kamu tunjukkan dia supaya dia nampak benda tu dia boleh buat dengan betul. Kali kedua, kalau memang silap lagi, adakah kamu marah dia ataupun kamu bagi tahu, tunjuk dia lagi? Boleh tunjuk tak? Boleh. Kalau kali ketiga ada masalah lagi, dia masih lagi buat begitu, apa kita buat? Ganti terus Ganti terus ke? Tidak. Always remember remember yang ini kalau orang tidak faham, jangan salahkan dia, tapi salahkan diri sendiri sebab komunikasi tidak betul. Dia masih lagi dia tidak faham. Faham tak? Pembelajaran manusia berlainan Setengah orang kalau lukis baru dia faham. Setengah orang bila dicakap dia dah cakap, dia dah dapat tangkap cepat. Ya? Kedengaran dengan visual. So anda kena tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang supaya bila kita bagikan benda tu kepada orang lain, jangan, sebab selalunya manusia kita marah dulu sebab kita ingat kita ni profesional, kita dah pro, kita yang semua yang betul tak? Tapi rupa-rupanya cara kita berkomunikasi kepada orang lain tu dia tak faham. Jangan salahkan dia, salahkan diri kita sendiri tu. First time okay, second time masih lagi macam tu, third time then kamu dah start kena fikir, saya balik saya cakap macam ni pun masih lagi dia buat benda yang salah tu, apa masalah dia dekat sini? Adakah dia perlu, macam tadi abang katakan, training lah, betul? Supaya dia kena tahu training tu daripada permulaan. Boleh? Boleh? Plot 5 cukup? Masuk plot 6? Izin? Boleh? Okay, thank you. Sit, please. Pembaziran keenam seterusnya yaitu kesilapan, di mana kesilapan ini merangkumi pelbagai aspek yang mana antaranya adalah kesilapan dalam tindakan yang dibuat, pengiraan pendapat atau pertimbangan yang disebabkan oleh keupayaan pemikiran yang lemah, kecuaian, kurang pengetahuan dan sebagainya. Sebagai contoh terdekat, kita mengambil contoh kecil seperti dalam video ini, yaitu ketika kerja-kerja pembersihan dijalankan, apabila penjaga kebersihan membuat kerja sambil lewa tanpa mengambil kira etika kerja seperti mengeringkan lantai basah atau menggunakan sabun berlebihan, menyebabkan lantai licin dan menyebabkan kemalangan di tempat kerja, yang mana akibat daripada kejadian ini mampu melibatkan seseorang individu dimasukkan ke hospital dan tidak dapat meneruskan pekerjaan. Alright. Lakonnya ada nampak kan di sini? Hanya lakonan Hanya lakonan sahaja sebagai contoh untuk pemahaman, sebagai alat pembelajaran lah. Bukan untuk mencari salah. Kak Mamunah ada di sini, Cik Arifin pun ada. Apa kesilapan dekat sini? Ini contoh jangan. Apa kesilapan berlaku kat sini? Dia bagi signage untuk dalam Signage. bersihkan. Okey, untuk kebersihan. Apa lagi kesilapan yang dalam video ni cakap? Kelebihan sabun. Sabun. Tanda. Terima kasih. Okey, betul. Terima kasih. Itu kesilapan yang simple sahaja. Kesilapan yang simple menyebabkan berlaku kemalangan. Yang jatuhnya tadi nasib baik bapa mengandung. Kalau yang jatuhnya tadi ibu mengandung, apa kesannya pula?
kehilangan nyawa. Satu, kehilangan nyawa. Apa lagi kesan yang berlaku? Kalau yang bapa kepada anak yang kehilangan nyawa tu tak puas hati pula. Lepas tu kita sebagai Sawit Kinabalu, kita ada mengikut safety-nya kan, ada OSHA-nya kan. Dah kena saman OSHA pula tak comply. Bila kena saman apa? JKT betul. Saya tak tahu. Jabatan Keselamatan. Kalau dia datang keselamatan masuk datang cek, kita pun dah jadi pressure kan. Buang masa lagi nak melayan benda tu. Lepas tu tiba-tiba pula bila sudah kena saman, ada orang cubaan untuk menjatuhkan Sawit Kinabalu, dia masukkan pula dalam surat khabar, media sosial. Sekarang ni kan zaman viral kan. Dulu kita bangga dengan Sawit Kinabalu. Kalau orang cakap, kamu kerja di mana? Sawit Kinabalu, semangat. Tapi bila kes ini, punca sebab itu, kita bila bercakap, kerja mana? Nak cakap Sawit Kinabalu pun takut. Sebab sudah viral perkara yang asal puncanya bukan tak letak signage ataupun terlebih sabun saja. Itu kesilapannya. Sekecil saja. Itu sebab sekarang operasi SOP ni kita buat untuk mengelakkan kesan yang lebih besar. Bila semua orang follow dan insya-Allah berjalan lancar, operasi yang mantap dan kuranglah masalah jadi tempat kerja. Bila kurang masalah dan lebih produktif, lebih semangat. Manusia memang tak boleh elak daripada kesilapan. Dan kita perbaiki diri kita secara konsisten hari-hari untuk perbaiki kesilapan tersebut. Hari ini buat silap, mungkin esok kurangkan balik. Tapi kadang-kadang kita leka terbuat balik silap tersebut. Jangan leka lah. Itu contoh diberi untuk rantai di tempat kerja. Secara realitinya, adakah kesilapan yang pernah dibuat? Bukan kamu buat tapi orang lain buat yang ada kena yang mengganggu operasi kamu. Ada tak? Ya, silakan tuan. Saya tak nampak nama kamu pun. Sini. Cik Malik. Ya. Biasa tu berlaku kesilapan dalam menulis nombor DN. Nombor DN, okey. Dia punya nombor lori biasanya salah, dia terpaksa buat dua kali lagi. Okey. Yang lagi balik suruh lagi buat balik sama jadi akan lebih balik lagi. Yang tukang cantik kan sederhana lah. Yang di seperti. Jadi ada kesilapan itu pasal lagi nomor blok yang berapa, nomor lori berapa. Kesilapan yang selalu Dua kali kerja kan? Dua kali kerja kan? Benda macam so kadang sebenarnya kita dah komunikasi jelas. Semua orang yang membuat tu tak mengikut cara kerja yang betul. Dia rasa alah silap sikit tak apa. Dia tak nampak kesannya. Sebenarnya kesannya terpaksa patah balik. Kalau setiap hari dia buat kesilapan macam tu, buang masa lah. Minyaknya lagi. Itu benda-bendanya. Dan yang tukang jaga DN tu pun jadi stres bah. Asyik kamu ni silap macam ni, kamu ni patut terajang lah. Terlebih pula cakap. Tapi itulah, kita kena bantu dia. Kalau kamu cakap, kenapa kamu tak buat? Kalau kita sebagai orang yang ambil tahu, tanya dia kenapa, cuba bantu dia supaya dia lebih baik. Okay. Banyak kesilapan, ini kesilapan yang kecil-kecil yang saya cerita ni. Kesilapan yang besar-besar tu lagi masalah. Dan macam contoh tadi, baru-baru ni kalau kamu ada baca berita pasal kesilapan dalam laporan mengatakan Sawit Kinabalu mempunyai pekerja haram, illegal kan? Ada baca kan? Ada baca kan? Lebih dalam 50% pekerja-pekerja ladang adalah pekerja illegal. Tak tahu mana punca dia dapat. So jadi kesannya dekat situ banyak masalah. So jadi benda macam itulah, sama ada berlaku dan kita tak tahu mana berlaku kesilapan tersebut. Banyak punca yang kita tak boleh tahu. Tapi kita kena cuba elakkan lah. Jadi kita kena bawa masa untuk perbetulkan balik kesilapan tersebut. Okay. Foreign workers berapa kan dalam Sawit Kinabalu? Anggarannya di estate. Kebanyakannya di estate lah kan. Di mil ada kan foreign worker? Tiada. Ada kan? Dia orang dibayar gaji pakai cash kan? Baru kan? Banyak cash.
Ada yang legal, ada yang cash, ada yang masuk dalam akaun kan. So cash tu agak bahaya lah. Dan bila foreign worker tu pun ada banyak peluang-peluang yang kamu boleh, kalau orang yang dia kreatif sikit kan, dia boleh buat secara magic sikit lah untuk dia dapat kepentingan diri dia. Kamu faham kan maksud saya kan? Orang yang foreign workers, kita bayar gaji cash, illegal workers lagi, kadang-kadang rekodnya tak ada dalam kita punya staff pekerja, banyak boleh buat lah. So benda itu akan berlaku pembaziran. Itu sebab kita cuba elakkan. Okay? Elakkan kesilapan. Alright, boleh saya teruskan? Kehilangan peluang bermaksud nilai peluang yang hilang atau potensi keuntungan yang tidak diwujudkan kerana tindakan yang diambil menghalang sesebuah organisasi untuk memperoleh keuntungan tersebut, di mana jagaan untuk mengambil satu tindakan diukur secara relatif kepada penyelesaian yang lebih mudah. Dalam erti kata lain, tidak mempunyai inisiatif pembaharuan yang lebih berkesan. Sebagai contoh, kumpulan sawit Kinabalu melalui anak syarikatnya iaitu Sawit Kinabalu Farm Products Negara Berhad telah lama berkecimpung dalam penternakan lembu dan pada masa ini masih meluaskan perniagaannya kepada penjualan daging halal, di mana penjualan daging ini yang dahulunya tidak mempunyai proses penjualan serta pemasaran yang komprehensif dan hanya dijual kepada kaki tangan kumpulan Sawit Kinabalu sendiri. Dengan hasil daripada inisiatif pembaharuan dan selari dengan strategi pemasaran yang ada pada masa kini, Sawit Kinabalu Farm Product SKFP telah mula menaik taraf strategi penjualan daging halal. Antaranya adalah dengan memperoleh pensijilan halal, di mana hasil daging daripada SKFP ini dapat dikomersialkan dan dipasarkan secara menyeluruh dengan berbagai cara penjualan yang mana antaranya adalah dengan membuka outlet atau kedai bagi penjualan daging segar dan produk giliran daging lain-lain, serta penggunaan chiller truck ataupun dikenali sebagai truk sejuk beku untuk tujuan penghantaran dan penjualan segera di lokasi tertentu. Okey, kehilangan peluang. Dalam bahasa Inggerisnya loss of opportunity lah. Loss of opportunity. Contoh dekat sini, sapi tadi, dulunya Sawit Kinabalu staff kalau nak beli sapinya payah mau beli kan. Saya dengar hanya buka di Sheila di depan HQ saja boleh. Jadi estate tak berpeluang nak beli. Kalau nak beli tu pula tunggu voucher baru kita beli. Kalau mau beli sendiri mungkin tak. Tapi sekarang kita SKFP dia kembangkan untuk kamu dapatkan lebih mudah sapi tersebut dengan membuka kedai. Dan daripada situ akan menambahkan lagi pendapatan lah untuk mudahkan kamu untuk hasil jualan lebih meningkat berkenaan dengan kamu. Begitu juga dengan operasi-operasi syarikat. Di mil kita nampak ada peluang-peluang untuk kita tambah baik. Kita boleh ambil kesempatan tersebut untuk mengelakkan kita kehilangan peluang. Begitu juga kamu sekarang ni ada peluang tak? Berpeluang tak di sini? Di sini kamu berpeluang tak? Apa peluang kamu yang ada kat sini? Macam saya cakap, saya dah cakap tadi pagi tadi. Apa peluang kamu ada di sini hari ni? Menunjukkan diri. Apa lagi peluang yang kamu ada hari ni? Tambah skill. Apa lagi peluang yang kamu ada? Kamu boleh belajar 8 orang. Menambah pengalaman. Itu peluang yang kamu ada. Jadi kamu kena ambil peluang tersebut. Kalau kamu tak ambil peluang tersebut, jadi kamu kehilangan peluang. Begitu juga dengan operasi syarikat. Bila kita nampak sesuatu di tempat operasi syarikat yang kita boleh ambil inspirasi daripada sumber-sumber luar. Sebab sekarang ni dah memudahkan internet kan. Kalau kita nak buat penambahbaikan, kita boleh tengok dekat internet saja. Ada tempat-tempat lain ada buat, kita boleh ambil dan cadangkan kepada tempat kerja kamu. Bos, mungkin kita boleh tukar cara kerja kita
kita buat macam ni supaya kita tak kehilangan peluang. Kita buat penambahbaikan. Zaman sekarang cukup canggih. Just check saja. Kamu boleh kenal pasti macam mana KLK buat kerja. Kamu boleh tahu IOI buat kerja macam mana. Kamu boleh bertanya ataupun ambil peluang tersebut, applykan ataupun laksanakan dekat Sawit Kinabalu supaya kita lebih cekap. Jangan kita kehilangan peluang. Sebab bila kita kehilangan peluang, maksudnya kita indah tak indah sajalah dengan peluang yang ada ni. So bila kita kehilangan peluang, itulah pembaziran yang kita ada. Okey? Apa lagi kehilangan peluang yang kamu pernah nampak dulu contohnya? Dulu saya kehilangan peluang untuk mengurat gadis ini. Dan gadis ini telah menjadi ratu keamatan. Menyesal sudah, Pak. Kalau tak, aku sudah berkahwin dengan itu ratu keamatan. Jangan kedengaran isteri di sana saja. Okey, ada contoh lain tak? Contoh-contoh yang berlaku di tempat kamu kehilangan peluang. Mesin engineering, banyak peluang di machinery. Kamu sebelahnya apa namanya? Rozaini. Mesin engineering juga. IT. IT pun banyak peluang. Kamu mungkin nampak di tempat lain sudah buat cara macam tu. Kamu boleh bawa masuk cara kita sebut dalam Sawit Kinabalu. Kalau kamu diam, maknanya terlepas dalam peluang kamu. Okey. Ada yang nak kongsi kehilangan peluang? Kehilangan peluang untuk membuat duit tambahan. Okey, Cik Malik. Macam pakai dengan tuan dekat dengan air terjun. Okey, air terjun ya, okey. Jadi kenapa tidak kita buat tempat orang masuk, rajukan pergi ke situ. Di mana tu? Bagahat dua. Bagahat dua, okey. Bagahat dua, bagahat satu pun ada juga. Sekarang sudah ada di chalet belum? Belum ada. Belum ada lagi? Belum ada. Okey, menarik. Lalu juga orang naik ke sana pergi, ada juga orang begitu sampai sana. Nah, dia pergi masuk saya terjun. Apa lagi? Kenapa namanya itu? Yang 3 tingkat tu. Tingkat bagahat satu, ada satu di sana. Betul. Kalau benda tu nampak keuntungannya, kenapa perlu kita tunggu lagi? Boleh kita buat cadangan. Cadangan kepada estate manager bagahat untuk dia laksanakan. Dan itu peluang yang kita boleh nampak lah. Kita ambil. Salah satu ya. Salah satu lah. Okey. Banyak lagi peluang. Contoh di tempat kerja. Alright. Okey. Kita ada pesanan. Ya, Kita ada plot kerja, okey. You follow? You follow us? You follow us? Yes. Okey, izinkan lagi. Ada plot 8 ke? 7 saja tadi. Ada plot 8 ke? Ada. Tambah. Ada. Okey, so selepas ni memang video tu belum lagi berhenti ya. Okey, sekarang kita akan dengar kata-kata daripada Datuk JMD kita ya. Okey, silakan. Lean Kaizen wujud apabila kita melakukan perubahan yang baik secara berterusan. Dalam erti kata lain, konsisten dengan menghapuskan aktivitas sia-sia ataupun tidak mempunyai nilai tambah. Dengan mengelakkan pembaziran ini, syarikat dapat meningkatkan produktiviti dan keuntungan. Apa yang penting adalah konsep ini harus dikongsikan dan dilaksanakan apabila kamu kembali ke unit operasi nanti. Bagi memastikan inisiatif ini dapat dilaksanakan sepenuhnya di Sawit Kinabalu, saya telah bersetuju untuk mengadakan program yang sama untuk kaki tangan bukan eksekutif yang akan melibatkan lebih kurang 700 orang. Saya dipahamkan
kita akan mengadakan 18 sesi pada tahun ini yang dijangka akan selesai sepenuhnya pada bulan Julai tahun ini. Untuk kita terus maju ke hadapan dan membawa kejayaan demi kejayaan, kita harus berpegang kepada sesuatu. Ya, saya katakan beberapa kali bahwa kita harus mendendangkan satu lagu, satu irama daripada MD sendiri sehingga kepada pegawai eksekutif dan juga pegawai-pegawai bukan eksekutif, seramai lebih kurang 1.000 orang. Ya, apabila kita sudah menjiwai konsep Kaizen, ya, dalam peringkat pertama yaitu Lean Kaizen, maka saya yakin dan percaya bahwa setiap di antara individu, setiap di antara staf-staf di Sawit Kinabalu ini boleh membawa secara berkumpulan kepada suatu kemajuan, kepada satu target yang lebih baik di masa hadapan. Sawit Kinabalu sudah berkecimpung dalam industri perladangan kelapa sawit, pemrosesan kelapa sawit dan sebagainya selama 25 tahun. Tetapi kita hanya berada di tahap itu. Dengan harga komoditi yang tidak begitu menentu. Tahun lalu kita merekodkan harga CPO tertinggi. Dan pada tahun ini sudah menghampiri cost production. Apa maknanya kepada kita? Artinya, apabila cost production menghampiri harga CPO, maknanya keuntungan kita akan berkurangan. Sesuailah dengan konsep yang kita bawa ini, yang kita akan lakukan sebagai satu kumpulan dengan kata-kata yang sama. Saya yakin kita boleh sama-sama membawa Sawit Kinabalu ini merempuhi cabaran. Although we have been in operation, our cost has been going up. We only complain of cost going up. But any efforts that we can do to mitigate this cost. One is to increase productivity. The other one is try, to cut waste. We are not cutting costs, we are cutting waste. And I'm sure it can be done. You know how much we spend? How much we invest on you? 3-4 million. But the saving, the waste that you can save, I think 10 times. Easily 30-40 million. That's only 1 year. Whatever that you have already, whatever skill that you have, it can be continue. Continue. Every year to save some cost. Don't forget, when I take over this company, I'm focusing on 2 areas. One is human capital. The other one is IT transformation. These two cannot go it alone. It has to go together. So it's going to be a very busy year since last year and continue to this year. But so far last year, I think we all survived with all the challenges. And I'm sure this year we get it done. Our IT transformation, we get it done. And continuously improve upskilling or reskilling of our people. More important, we sing the same song with the same words inside. Satu lagu, satu irama. I hope, even though the program in KK is only 1 day, but I think it's going to be very
very meaningful. Yeah, although I have a lot of work to do, but for me, you are more important. My people is more important, and for me, I'm doing the right investment on you. And I'm sure with your help, yeah, and your support in getting this done, yeah, in 1 or 2 years, yeah, I'm sure, yeah, we're going to be proud of Sawit Kinabalu. We're going to be proud of our great team, and of course, we'll be proud of contributing to this success. With that, thank you very much. Thank you for all the consultants, yeah, for their unending support, and of course, you as the participant, yeah, and myself, yeah, I'm happy. I'm happy to see that we want to do better for Sawit Kinabalu. With that, thank you. Alright. Apa basis-basis yang Datuk JMT sampaikan tadi? Jelas ke nampak Datuk JMT tu makin lama makin jauh, makin kecil, mata pun tu hilang sebab gelap kan? Ke jelas? Jelas eh? Cuba kongsikan satu, apa yang Datuk JMT kongsikan? Transformasi? Apa dia? Ha? Diri. Pelaksana? Apa yang Datuk JMT kongsikan? Satu. Apa yang Datuk JMT kongsikan tadi? Ha? Produk? Satu lagi. Di sini? Ha? Lagi investment. Di sini? Percaya kepada staff, betul. Itu yang paling terang sekali. Dia percaya kepada staff. Di sini? Apa yang Datuk JMT tekankan? Banyak poin dia satu. Dua visi dua tu capital sama IT transformation lah. Betul. Seiring betul. Di sini apa yang Datuk JMT tekankan? Ha? Cut waste. Alright. Banyaklah di sini kan. Tapi yang kita relate balik pada sini, dia semua berkenaan antara related each other lah. Maknanya ada kena mengena. Yang ditekankan continuous improvement. Continuous improvement maknanya improvement, penambahbaikan yang secara berterusan. Itulah balik pada kita punya slide awal tu, perjalanan yang tiada penghujung. Dan dia nak kita semua satu sawit bersama, menyumbang, ya, menyumbang kepada, bahasa Jawa, menyumbang kepada kejayaan sawit. Dan setiap daripada kamu ni ada sumbangannya. Ada sumbangannya. Okey? Okey. Okey? So sekiranya kita dah tahu, ya, cut waste and not cost. Kita dah tahu cara kita perlu cut the waste daripada kenal pasti 7 pembaziran kan. Selepas tu what? Apa lagi yang perlu kita buat? Kamu faham kan 7 jenis tu kan? Dah Sebab tahu. nanti kalau lupa nanti tak lulus. Tak dapat sijil nanti. Kita dah kenal pasti. Selepas kenal pasti, apa yang perlu kita buat? Ya, ubah attitude. Ya, untuk nak, ya? Okey, betul. Betul. Yang itu adalah kaizen, betul? Ya, penambahbaikan. So, kita dah tahu macam mana kita nak menambahbaikan daripada kenal pasti 7 jenis pembaziran. Selepas tu apa pula yang kita perlu tahu? Macam mana kita nak uruskannya. So itulah kita bawakan pengurusan lean management. Tahu saja tidak cukup Betul? Tahukah apa yang dimaksudkan pengurusan lean? Pernah dengar tak pengurusan lean? Lean management. Lean management. Pernah dengar? Lean management pernah dengar? Belum.
Okey, tadi Kaizen tambah baik. Macam mana uruskan tambah baik ni? Melalui pengurusan Lean. Lean Management. Lean ini dia ada 3. Daripada Jepun juga bahasanya. Yang pertama ditulis di sini apa? Mudah, murah, muri. Mudah tadi kita cerita pasal waste. Apa itu waste yang kita rujuk atau pembelajaran yang kita rujuk adalah berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang tiada nilai tambah. Aktiviti yang kalau kita buang aktiviti tersebut pun tiada tambah nilai pun. So itulah yang kita kongsikan 7 jenis-jenis pembelajaran tersebut. Pengurusan Lean ini merujuk kepada, dalam contoh mudah dikata, dalam satu daging ada lemak-lemak dia. Lemak-lemak ni mungkin setengah orang suka makan, tapi kalau lemak yang kita masukkan yang tiada nilai, bila masukkan pengurusan Lean, kita buang lemak-lemak tersebut. Bila kita buang lemak-lemak tersebut, jadi tinggallah daging ataupun hasil yang kita nak. Merujuk kepada sawit Kinabalu, hasil yang penghujung yang kita nak adalah CPO. CPO yang berkualiti, CPO yang grade yang bagus. Sebelum nak hasilkan CPO tu, kita bermula daripada proses A-nya. Proses A-nya sama ada daripada anak benihnya, penanamannya, pembajaannya, penebasannya. Along the way daripada proses asal tu sampailah ke hasil penghujungnya, ada lemak-lemaknya. Ada aktiviti-aktiviti yang tiada nilai tambahnya. So jadi kita bawakan pengurusan Lean ini untuk kamu buang lemak-lemak tersebut melalui dengan mengenal pasti mudah pembaziran. So bila kamu dah kenal pasti pembaziran tersebut, kita buanglah benda-benda tu. Kita buangkan lemak-lemak tersebut. Okey? Itu yang pertama. Ada lagi yang 2M, iaitu murah dan muri. Murah merujuk kepada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tak seragam. Dalam bahasa biasanya tak seragam lah. Tak seragam. Proses kilang mil ni buat prosesnya macam ni. Kilang mil di sini buat prosesnya macam ni, tak seimbang. Padahal hasilnya sama je. Right. Okey, pekerja pula yang ini pekerja buat cara kerja macam ini. Kerja yang sama juga. Contoh storekeeper. Pekerja ini jaga stok, dia buat cara kerjanya macam ini. Tapi pekerja yang buat storekeepernya di estate Bagahak contohnya, lain cara kerjanya. Berbeza, ketidakseimbangan, ketidaksagaman. Kenapa jadi begitu? Berkenaan dengan pekerja. Pekerja di store A buat cara kerja macam ni, tapi dia macam ni. Kenapa? Ada sistem training. Training, dia tidak faham cara kerjanya. Mungkin dia lebih biasa. Ketidaksagaman wujud kerana masing-masing punya skill berbeza. Kita perlu bantu untuk orang tersebut supaya lebih seragam dengan memberi tunjuk ajar sama ada reskilling ataupun upskilling. Itu tadi Datuk ada mention tadi kan, upskilling dengan reskilling tadi kan. Itu pekerja perlu ada benda tersebut supaya kita lebih dapat seragam. So bila seragam, operasi kan lebih mantap, lebih lancar, lebih cepat, produktiviti pun akan meningkat. Itu begitu juga dengan ketidakseimbangan dalam kita menggunakan kenderaan. Contohnya, kita ada kenderaan pickup Toyota Hilux, kita ada yang baru, kita ada yang lama. Tapi kita pakai yang baru je, yang lama kita tak pakai. So yang lama tu terabai, jadi berlakulah ketidakseimbangan tersebut. So kita tak tambah baik. Itu berkenaan dengan kenderaan. Begitu juga dengan mesin yang kita tak seragamkan. Kita kena ada satu keseimbangan antara pekerja supaya kita dapat mengelakkan pembaziran. Kita nak pengurusan Lean yang bagus, itu dah kita kena seragamkan benda tersebut. Dapat tangkap Boleh relate tak dengan tempat kerja kamu yang berkenaan dengan ketidakseimbangan ni? Boleh relate Boleh ada pesat yang kamu boleh nampak tak ketidakseimbangan? Okey.
berkenaan dengan taburan baja, mungkin berlaku ketidaksemangat. Harvesting, ketidaksemangat. Okey. Membebankan. Okey, membebankan ni pula kita terlampau tekan dia supaya dia saja yang buat. Hari-hari dia buat. Membebankan. Operasi contoh macam ni, mesin A kita pakai mesin A, badang ni saja kita pakai. Ataupun lori ni saja kita pakai. Sampai satu tahap lori ni terbeban lebih, rosak dan perlu maintenance. Begitu juga dengan pekerja. Pekerja, kita nampak pekerja Cik Sabturani ni yang paling bagus. Cik Sabturani lah yang paling kerja siap cepat. Berbanding dengan Cik Zaidi. Maaf Cik Zaidi berbanding dengan Cik, kerja sama, dua-dua jaga store. Betul kan? Dua-dua jaga store, tapi bos nampak Sabturani yang kerja lagi bagus. Dia bagi lagi. Zaidi relax. Memang. So dia tak perlu kurang bekerja. So jadi berlaku bebanan kepada Sabturani, tapi berlaku ketidaksemangat antara Zaidi dan juga Sabturani. Yang terbebannya satu. Okay, Zaidi enjoy lah, relax. Okay. Tapi tiada satu proses untuk kita buang lemak tersebut. Pengurusan ini yang kita nak. Apa yang kita perlu buat sebenarnya, kita kena bantu Zaidi dan Sabturani supaya berduanya bekerja secara harmoni, seimbang. Kan? Sabturani kena bantu Zaidi kongsikan ataupun ajarkan. Dan manager pun juga kena bantu Zaidi untuk upskilling, reskilling, kongsikan. Dekat sini kita ada Cik Sahab. Rasanya Cik Sahab berapa tahun sudah dengan Sawit Kinabalu? Ha? Berapa ejen sudah? Berapa lama? Lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun. Banyak pengalaman lebih 30 tahun tu. Ideal mungkin satu tempat kerja dengan Cik Sahab. Letak contoh dan ambil peluang tersebut untuk ambil pengalaman daripada Cik Sahab. Sebab ada skill-skill dia yang Cik Sahab tahu. Dan Cik Aidil boleh ambil peluang tersebut untuk belajar supaya berlaku perkongsian untuk mengiringankan beban. Sebab mungkin Aidil rasa terbeban untuk dapatkan pengalaman daripada tu. Okay, so kita kena ada upskilling dengan reskilling. Bagi tahu pada kita punya manager untuk kita improvekan diri kita. Daripada situ kita dapat buang lemak-lemak tersebut. Itu berkenaan dengan pekerja. Operasi pun sama juga. Mesin, kamu kena pasti yang mana satu terbeban, yang mana satu kurang beban, yang mana satu proses yang tidak seragam. Kamu kena pasti untuk kamu buang lemak-lemak tersebut. Itu sebab bila hari ni kita ada estate dan mill, kamu boleh tahu. Okay, mungkin mill tu mungkin mesin yang berbeza, tapi operasinya mungkin kamu boleh seragamkan untuk kita menghasilkan buah CPO yang grade yang bagus. Klinik contohnya, klinik banyak, berapa banyak klinik di Sawit Kinabalu ni? Setuju kan? Kita boleh seragamkan operasi klinik tersebut, kan? Untuk mengelak, kita boleh maksimalkan penggunaan klinik tersebut. Kadang mungkin klinik di tempat estate A orang tak ramai pergi, tapi orang di klinik estate B lagi ramai orang pergi berbanding dengan estate A. Kenapa berlaku ketidaksemangat tersebut? Itu kita kena pasti puncanya kenapa. Mungkin di klinik A nya jauh kah, ataupun layanan kurang bagus kah, kliniknya tak contoh saja saya katakan. So ada sebab-sebab je yang so jadi kita cuba seimbangkan tersebut untuk lebih lean management, lebih cekap lagi pengurusan kita. Lebih slim. Okay. Tidak nanti kan terbeban bah. Estate A punya klinik dengan estate B kebanyakan pergi dekat estate B. Yang estate A relax sajalah. Klinik di estate A. Kan? So kena bantu, sama bantu. Kita kan nak bekerja secara pasukan, operasi yang mantap. Jelas? Okey. So kita ada 7 jenis pembaziran. Berapa pembaziran? 7. Kita ada konsep lean management, apa dia? 3M. Apa tu? Ingat ini yang paling penting ni. 7 jenis pembaziran dan 3 konsep pengurusan lean.
Iaitu 3M lah, senang. 3M 7 ways. Okey, untuk kamu ingat di kepala 7 ways 3M. Okey. Soalan? Adakah pengurusan LIN berkaitan dengan ini? Ya tidak? Ya. Meja 2, mengapa ya? Jenguk-jenguk macam tu. Okey, mengapa ya? Adakah pengurusan LIN berkaitan dengan proses berpasukan, kualiti, meningkatkan servis? Mengapa ya? Tidak berpasukan. Ya? Tidak berpasukan. Tidak berpasukan, apa akan jadi? Di mana dia masuk? Tidak Mudah, seimbang. murah ke muri? Murah. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Tidak teratur. Betulkah jawapannya? Betul? Mengapa betul, Adil? Muri. Tiga-tiga pun boleh masuk. Bebankan. Tiga-tiga boleh masuk? Ya. Membebankan. Sekiranya dia membebankan, apa akan terjadi kepada syarikat? Kerugian. Bila terjadi kerugian, apa akan terjadi? Terjejas kat mana? Kat mana? Kos. Kalau terjejas dekat kos, efek dia kat mana? Keuntungan. Keuntungan. Lastly, sini servis dapat ke? Ya, selalunya ingat end result, jalan dia objektif kan? Mesti ada objektif, betul? Tujuan dia adalah untuk servis. Ya. Bekerja bukan untuk sia-sia kan? End result dia mesti ada, meningkatkan servis. That's your end result kat belakang tu. Bila kita dapat meningkatkan servis, apa terjadi? Kita tingkatkan servis, resultnya apa? Productivity naik. Dia pantul balik kan, betul tak? It comes back, ya. Dia cycle dia lari macam tu je. Adakah kamu buat yang terbaik ataupun tidak terbaik? Tu je. Faham? Sebab kata Cik Makno tadi 5 kan? Kai, Zen, penambah baikan. Melalui proses mudah, murah, murid. Dalam proses mudah, ada berapa pembaziran yang kita tujukan? 7. Untuk waktu ni 7 lah. Betul? Ya, dan samping tu kamu boleh kenal pasti adakah dia imbang ke ataupun tidak, teratur ke ataupun tidak. Betul? Dan sambil tu kamu boleh tengok dia membebankan diri anda ke ataupun membebankan orang lain. Betul? Mustahak ke? You follow us? Follow. Are you hungry? I can see that. I can see that. Sebab tadi kan sekejap nak masuk. Dengar dulu, dengar. Tapi apa dia nak serve tengah hari. Lepas tu masuk balik, masuk datang balik. Banyak saya nampak kat sini. Halfway. In out. So you follow us? Yes, tak ada semangat sudah. Do you follow us? Yes. Better kan? Baru boleh keluar. Metabolism sudah naik kan? Betul? Alright. So Encik Mano, what do you think? Kita akan ada sesi lagi selepas ini. So saya nak kamu stay fokus lah. Remember, sesi ini adalah untuk anda, bukan untuk kami tau. Kita turunkan ilmu kepada anda semua. Makan minum tu memang lah, that one tu extra, betul? Yang janji kamu dapat apa? Ilmu. Untuk dibawa balik ke mana? Kerja akhirat. Akhirat. Ya. Jumpa di neraka kan di syurga kan? Ya. Alright. So tulis dalam buku dulu mudah, murah, mudi. Kaizen. Okey, Alright, thank you all. Kembali kepada pihak penganjur ya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Syatiras.